الحمد لله القائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذي قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن تبعهم هدى أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sihat wal afiah. Boleh sama-sama kita menunaikan solat Jumat pada hari yang mulia ini, yang mana hari yang bulan Rabiul Akhir, 5 Rabiul Akhir 1445 bersamaan dengan 20 bulan 10 2566. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sihat wal afiah. Maka sidang Jumat yang dikasihi sekalian, sebagaimana dengan kejutan-kejutan yang berlaku di dalam negara kita pada akhir bulan yang 9 dan bulan yang ke-10, maka di antara perkara yang berlaku di dalam negara-negara kita ini yang besar kepada kita ialah 4 perkara yang kita telah mengetahui. Yang pertamanya ialah pembunuhan polis, sesama apa tu polis kah? Pembunuhan yang berlaku dikatakan Umuh Kamnang Nuk dikatakan di Nakhon Pathom. Kita telah mengetahui itu yang besar berlaku kepada negara kita. Polis yang ada sendiri dan orang yang tembak siapa kita tak tahu, tetapi ini satu kejutan yang besar kepada kita. Yang kedua ialah kejutan yang mana gi pesak Umuh Timbalan ketua polis negara yang dikatakan Big Chot dengan cara tergempar, terkejutnya beliau itu tak pernah berlaku dalam negara kita. Peringkat timbalan yang besar, maka adanya arahan yang besar lagi supaya pergi buat penyiasatan terhadap Big Chot itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah benda yang berlaku kepada kita dalam negara kita, penembakan yang berlaku di Siam Paragon pada 4 hari bulan, yang mana budak yang umur tak sampai 15 tahun, yang mana pergi tembaknya seorang negara Cina yang adanya anak yang kembal 2 orang, dan juga ditembaknya orang yang Burma yang ada di situ.
dan yang sakit begitu ramai juga wafat kita. Ini benda yang berlaku, kejutan yang ketiga kepada negara kita. Yang terakhir ialah kejutan yang berlakunya pembunuhan-pembunuhan yang secara kejamnya kepada umat-umat kita yang berlaku pada 7 hari bulan 10 itu, yang dikatakan ialah Zionis Yahudi, yang mana mereka itu telah membuat satu perkara yang besar, membunuhnya rakyat-rakyat Palestin yang beragama Islam, dengan mereka mengatakan bahawa untuk nak menahankan diri mereka daripada tembakan daripada grup Hamas yang kita telah mengetahui. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita telah lihat bahawa banyaknya di dalam sosial, dalam YouTube yang telah membicarakan tentang benda-benda yang berlaku kepada kita. Maka saya cuba nak memberikan sedikit sebanyak kepada kita tentang tajuk kita pada hari yang mulia ini, ialah tentang Gaza, tangisan Gaza di Palestin. Siang rong hai jat chao Palestin. Kita tak dapat ditengok bahawa di dalam YouTube yang datang kepada kita, dalam berita-berita yang datang kepada kita, sedihnya melihat perbuatan-perbuatan Zionis ataupun Yahudi yang mana telah membuatkan satu perkara kezaliman yang besar di dalam dunia ini. Kita tengok, tak boleh tengok marinya YouTube pembunuhan yang terbaru di hospital. Budak-budak yang kecil, kita tak dapat nak tengok sedikit sebanyak rasa sedih yang berlaku daripada tembakan itu. Maka sebagaimana yang saya baca ayat mukaddimah kepada kita itu tadi di dalam surah Al-Maidah ayat yang 82, malam ini kita cuba kita tengok sekali lagi fafak kita. Di antaranya Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mencerita kepada kita, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Apa maksudnya daripada ayat itu? Ialah sebagaimana demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan didapati manusia yang keras dengan keganasannya, dengan permusuhannya itu, yang mana ialah orang-orang al-Yahud sebagai seteru kamu kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang-orang yang seteru kamu juga ialah asyraku, orang-orang yang mengutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didapati juga orang-orang yang aqrabahum mawaddah, orang yang hampir dekat dengan kamu, mesra dengan kamu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman itu, alladzina qalu, dan berkatanya mereka itu, inna nasara, sesungguhnya kami daripada orang Nasrani. Maka di sini kalau kita lihat daripada ayat-ayat ini, pada zaman berpindahan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di bumi Habasyah, maka adanya Raja Najash yang mana mereka itu selalunya bersama-sama dengan kita, yang dikatakan mahabbah, yang mana beliau itu kasih sayangnya kepada umat-umat Islam kita, daripada kisisin, daripada pendetanya, daripada waruhbana,
daripada orang-orang yang bijak pandainya dari kalangan orang Kristian itu, wa innahum la yastakbirun, dan bahawasanya mereka itu tidak mentakabburkan, tidak membesarkan diri. Maka jelas kepada kita yang besar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang yang bukan Islam yang seteru yang besar kepada kita, yang disebutkan dalam ayat itu tadi, al-Yahud, dan mana juga yang sebagai kawan kepada kita orang-orang Nasrani, yang mana dia tu hampir nak buat baik dengan kita, maka kita perlu buat baik kepada mereka itu. Tetapi yang kita nak marahnya dengan mereka itu mencuba mengkhianati, menganiayainya umat-umat Islam kita yang mana yang berada di bumi Palestin itu sendiri. Sudah jemaah yang dikasihi sekalian, latar belakang sikit. Kalaulah kita lihat dalam YouTube itu, banyak yang berbincangnya apa diakah kerajaan-kerajaan Israel itu. Timbul masa manakah kerajaan Israel itu? Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ialah Israel itu ialah timbulnya di bumi Palestin setelah mana selepas daripada peperangan dunia yang pertama wafat kita, disokongi oleh negara gergasi pada ketika itu, British kata Angkrik bagi kita nah, dan juga disokongi oleh Amerika dan juga disokongi oleh Perancis dan sebagainya. Maka pada tahun 1949 negara Israel yang dikatakan itu telah dirasmikan oleh Sahak Pasyacat kita. Maka di Palestin pada ketika itu tidak dirasmikan apa-apa pun, tetapi bumi Israel telah dirasmikan oleh bangsa-bangsa bersatu. Maka di antara perbincangan mereka itu nak merasmikan negara Yahudi itu, dalam pandangan saya ialah seolahnya sebagaimananya orang-orang kufar Quraisy pada ketika itu nak membunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang kufar Quraisy itu buat pakatan jahat setelah mana dia melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ajaran Islam di bumi Mekah dan Madinah. Mereka nampak bahawa Rasulullah tidak boleh dilepaskan begitu rupa. Maka kita kena buatkan satu-satu perkara. Maka di sinilah orang-orang kufar Quraisy pada ketika itu sakit hati kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau lepas dengan berbentuk macam tu, Islam akan tersebar luas di bumi Makkah. Maka orang-orang kufar Quraisy telah buat satu percuma dia ataupun meeting Darun Nadwah, sebagaimana ayat ini jelaskan dalam ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal fafak kita. Apanya maksudnya? Ialah ingatlah Muhammad pakatan-pakatan jahat itu, yang mana mereka itu orang kufar itu nak dipenjara engkau ya Muhammad, liyusbituka ya Muhammad, au yaktuluka ya Muhammad, nak membunuh kamu ya Muhammad, au yakhrujuka, nak buang kamu ya Muhammad daripada bumi Mekah itu. Tetapi tipu daya mereka itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada tipu daya yang orang-orang kufar pada ketika itu. Ini di antara perbincangan orang-orang kufar Quraisy, yang mana mereka itu tak puas hati untuk nak membunuhkan Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, dalam perbincangan mereka itu nak masuk penjaranya Rasulullah, nak bunuhnya Rasulullah, nak mengusir keluarnya Rasulullah daripada Mekah. Tetapi di dalam perbincangan itu kita tengok tiga-tiga cadangan itu comel belaka bagi kepada puak-puak mereka itu. Tidak siapa yang boleh buat keputusan. Maka dalam perbincangan itu ialah
termasuk asyayatin. Syaitan buat keputusan kepada pokok mereka itu, kamu kena bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu tak bunuh Nabi Muhammad, kalaulah mu masuk Nabi Muhammad dalam penjara, Nabi Muhammad lisanul mubin, Nabi Muhammad lidah yang jelas. Apabila dia masuk dalam penjara, nanti orang penjara pula masuk Islam. Au yakhrujuk, atau nak keluarnya Rasulullah, melontarnya Rasulullah kepada tempat-tempat yang lain di Afrika dan sebagainya. Nanti satu hari nanti orang-orang Afrika akan masuk Islam. Ini ketakutan mereka itu. Nah, maka syaitan kata, kamu kena bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan orang-orang kufar Quraisy pada ketika itu tentangnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak tariknya bahawa yang nak letaknya di bumi Al-Yahud, yang nak letaknya di bumi Palestin itu, mereka buat perbincangan yang besar. Kalau kita baca-baca buku sejarah itu, yang diketuai oleh kerajaan Angkrit, yang diketuai oleh Amerika yang kedua, yang diketuai oleh Perancis yang ketiga, dan ada negara-negara yang lain. Mereka nak meletakkan bumi Al-Yahud, bumi Israel pada ketika itu. Lepas mana perang dunia yang pertama itu, mereka berbincang negara gergasi mereka itu. Maka di antara perbincangan mereka itu, kita kena letak di bumi ASEAN, di Singapura. Ada setengah mereka itu dalam perbincangan, kita kena letak bumi Israel itu di Afrika, di Ethiopia. Ada setengah perbincangan mereka itu, kita kena letak di bumi Amerika Latin, yang dikatakan Argentina dan Brazil dan sebagainya. Ini perbincangan mereka nak letaknya orang-orang Al-Yahud, di mana tempatnya. Sebab orang-orang Yahudi pada ketika itu tak ramai. Setelah mana dibunuhkan oleh orang panggil Jerman Hitler sampai 2 juta orang itu, maka mereka hidup dengan berkesana ke sini, tidak ada tempatnya bagi mereka. Maka pakatan jahat negara yang gergasi itu, maka ada di situ Ar-Rahban, maknanya orang yang hebat, orang Yahudi pada ketika itu. Tidak ada bumi yang lain yang boleh kita letak yang adanya kaitan tentang Al-Yahud. Kita kena letak di bumi Palestin yang ada sekarang kita. Ini yang berlakunya Yahudi yang duduk di situ. Dulu dia datang dengan sedikit sahaja. Dulu dia datang tak ramai. Apabila dia datang di situ, dia buat agenda-agenda pikiran mereka untuk nak merapaskan bumi Palestin yang ada, yang kita lihat sekarang. Dulu sekejap saja, bumi yang kecil saja, tetapi sekarang yang kecil itu terbalik menjadikan besar. Yang punya, yang tempatan yang asal itu orang Palestin, menjadikan kecil. Kalau kita lihat di bumi Israel di Palestin itu, ada satunya di West Bank, di Ramallah di situ satu, dan satu laginya di Gaza yang berhampir dengan laut kita. Adanya dikatakan tak besar. Bumi yang telah dikuasai oleh orang-orang Islam kita, yang besarnya dikuasai oleh orang-orang Palestin, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita tengok sekarang, Sirajul Mak jadi kasih sekalian, sebagaimana ungkapan yang telah perbincangan Parlimen Malaysia, alhamdulillah kita wasa suka kita tengok rata sepah Malaysia ni duk pacum lalai 2-3 hari lepas ni, alhamdulillah tidak berbalah dah, kurang dah nak balah, tetapi sepakat suaranya yang 200 orang lebih ahli-ahli parlimen yang ada di bumi Malaysia. Parlimen dia itu berbincang tentang macam manakah kita nak solidariti untuk nak membantunya umat-umat Palestin yang ada. Dan waqala ya buat kita. Selalunya kita nak dengar dalam perbincangan parlimen ni kadang-kadang cemuh, tetapi alhamdulillah 2 minggu ni kita dengar suka. Hati kita sama-sama parti-parti yang ada untuk nak membangunkan, untuk nak menyumbangkan kepada umat Islam yang ada di bumi Palestin itu. Maka di antara ucapan seorang ahli parlimen yang muda, nama Sadiq orang yang muda, salah seorang sosok yang muda, dia mengatakan, Allah, dia kata bumi Gaza yang ada di situ ialah sebagai
penjara yang terbesar dalam dunia. Allahu akbar. Apa maksud tu buat kita? คุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก buat kita. Nah, bumi yang besar, penjara yang besar yang ada di situ. Kalau kita lihat ialah Gaza itu sebagai macam sebuah wilayah Melaka yang kecil gitu buat kita dia. Tak besar sangat buat kita. Tapi kalau banding di antara penjara ialah penjara yang besar. Kuk yang besar. Apa di situ? Ialah dengan sebabnya di bumi Gaza itu orang-orang Yahudi yang cuba nak mengkhianati elektrik, api, tak boleh pakai, semua tak boleh pakai buat kita. Nah, jalan raya cuma dirobohkan. Air dia khianati dengan benda-benda yang racun. Tetapi umat Gaza kita yang hidup di situ, yang peliknya alhamdulillah, semakin khianati orang-orang Yahudi itu, umat Islam kita semakin banyak beranak buat kita. Kalau kita lihat dalam berita, hampir-hampir 2 juta manusia kita, umat Islam kita yang ada di bumi Gaza, tak mahu nak meninggal bumi Gaza buat kita. Sayangnya kepada bumi Gaza. Tetapi kalau kita lihat di segi bentuk zahiriahnya, ialah bumi itu, orang-orang umat Palestin yang Gaza itu seolah kata duduk dalam penjara dengan ada pagar dan sebagainya. Tak boleh nak ikat ikan, tak boleh nak buat gapo, api pun tak ada, gupur pun tak ada, semua buat kita. Orang panggil bina asasi, orang panggil apa-apa itu, pentan tu, hak yang duduk kehidupan rakyat Palestin di Gaza itu sudah dihancur buat kita. Tetapi mereka alhamdulillah suka duduk kat situ. Ini keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat satu sudutnya ialah di bumi Palestin ini, yang terbesarnya dia ada 2 parti buat kita nah. Yang pertama ialah parti hak Yasir Arafat, hak dulu yang dikata Fatah itu. Yang kedua ialah parti Hamas. Hamas ni bukan parti buat kita sebenarnya. Dia cuba nak membela umat-umat Islam yang mana yang ditekannya oleh orang Yahudi dasar dia. Tetapi dengan sebab Ahmad Abbas tu, Abu Abbas tu, dia tu hak pergi learning tu, yang ganti daripada Yasir Arafat itu, dia selalu buat perbincangan, buat percuma, buat khudna dan sebagainya. Buat perbincangan, berbincang dengan orang-orang Yahudi, percuma situ, percuma sini. Sebagaimana kita lihat pada zaman Yasir Arafat lagi, Camp David sebagainya, Jamie Carter dengan dia, apa lagi buat kita. Nah, Sharm el-Sheikh yang buat perbincangan di bumi Mesir dengan Hosni Mubarak, yang apa lagi perbincangan Aizah wa Ariha di zaman Bill Clinton. Banyaknya perbincangan yang dibuatkan oleh bangsa-bangsa bersatu untuk nak mendamaikan bumi Palestin yang ada. Semakin berdamai, semakin hilangnya bumi, semakin berdamai, semakin tak adanya tanah, semakin berdamai, semakin umat Islam di situ dimati, ditembak oleh orang-orang Yahudi. Maka timbulnya Ahmad Yasin di situ buat kita yang diketuai oleh Ismail Haniyah. Sebagaimana ucapan beliau itu begitu bagus buat kita. Kalau kita tengok, marilah sama-sama kita cuba mendokongkan ucapan Ismail Haniyah. Ia kata ini yang berlaku bukan isu Palestin sahaja. Ini yang berlaku ialah isunya umat Islam kita seluruh dunia. Sebab dia kata apa? Kalaulah kita tidak menjaganya bumi Palestin di sini, maka satu hari nanti orang-orang Yahudi yang menguasai, dia akan pergi pula kepada bumi Lebanon, dia akan pergi pula kepada bumi Jordan, dia akan pergi juga kepada bumi apalagi Iraq, dan sampainya menguasai oleh di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka di sini kita nampak bahawa isu ni, perkara yang berlaku ni bukanlah daripada rakyat Palestin, isu yang Palestin. Ini isu ummah kita, umat Islam kita, yang mana kita perlu disokongi dan yang didokongi bahawa kita sama-sama membantu rakyat-rakyat Palestin yang ada. Saudara jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya tertarik daripada seorang Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi ini, Syekhul Azhar, yang telah menggambarkan sifat kejinya, sifat ganasnya bangsa-bangsa Yahudi itu dengan melalui bukunya. Dia kata Israel
fil Qur'ani was sunnah. Dia kalah karang satu buku tentang Israel itu. Syekh Muhammad Tantawi ini, Syekhul Azhar, telah meninggal dah kita ni. Dia kata bangsa Yahudi ini ialah bangsa orang panggil yang ganas, pengkhianat, penjenayah. Satu buku dia yang tidak membezakan apabila berlaku peperangan itu, dia tidak membezakan yang manakah orang-orang tua, hak manakah hak wanita, hak manakah kanak-kanak, hak manakah masjid, hak manakah rumah, hak manakah hak ibadah, dan hak manakah tempat awan, dan hak manakah hospital, dan sebahagiannya. Kalau kita lihat apabila berlakunya peperangan lagu ni, orang-orang Yahudi dia tembak belaka. Tak kira budak yang kecil kita tengok 2-3 hari yang lepas. Mari pun teruk. Budak-budak kecil, sepatutnya dia kena tembak kem tempat berlawan dengan Hamas, tetapi dia cuba mengkhianati kepada umat-umat Islam kita, tembak semuanya. Ini sifat ganasnya Israel yang juga terkenanya sebagai bangsa penjenayah yang kuat memusuh Islam dan Arab, sehingga mereka ini jadi dia tu sebagai orang yang pemusuh yang terbesar, sebagaimana yang saya kata itu tadi. Dia cuba nak menguasai seluruh bumi Arab yang ada di situ, puak kita ni. Sidang jemaat jadi kasih sekalian, maka tidak ada kita ni, umat Islam kita, benda yang lain apakah yang patut kita melaksanakan. Maka saya cuba memberikan kepada kita 4 perkara pada kita, puak kita ni. Yang pertama, kita patutnya menyalurkan, memberikan bantuan kepada rakyat Palestin tentang keuangannya kita, dan kita kena ada ongkon-ongkon lah yang mengikuti, sebagaimana yang saya telah tahu banyaknya masjid-masjid kat kita sini telah dikutipkan, sebagaimana di Takbai Agening telah dikutipkan duit bantuan untuk menghantarkan kepada bumi Palestin. Kita pakat-pakat tolong. Yang kedua ialah bersama-sama kita orang panggil memboikotkan, jangan belilah bagai-bagai hak Israel buat kita ni. Banyak bagai-bagai Israel yang ada ni buat-buat dia. Comel atek bagai-bagai dia ni. Orang kalau sini makan ni sedap dia. KFC pun sedap, cola pun sedap. Jadi makan ni dia ni Allah sedunia yang duk pakar. Jadi hak tulah dia ambil daripada hasil itulah duk mari tembaknya umat-umat Islam kita yang ada buat kita ni. Yang ketiga, marilah sama-sama kita menginsafkan bahayanya perpecahan umat Islam kita hari ini. Allah ingat malak buat kita ni. Sebagaimana kita tengok dalam YouTube, kita sesama Islam tu duk badi mengatur sesama kita. Hak tu lagu tu, hak ni lagu ni, duk buat cok orang tu lagu tu, cok orang ni lagu ni. Apa yang sebenar buat kita? Marilah kita pakat-pakat bersatunya kita dalam membangunkan umat Islam kita yang ada. Kalaulah kita duk main ngatur pergi mari sesama kita, mana yang kekuatan kita? Walaupun Syiah dengan Sunni, apa dia ada perbezaan tentang pegangan itu. Maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kalaulah dia bagus, dia dapat 3. Kalau dia salah dapat 1. Tetapi saya nak cerita kepada kita bahawa kita janganlah berbalas sesama kita. Kita selalunya meraihkan pandangan-pandangan sesama kita. Nanti kalaulah kita berbalas itu, satu hari nanti orang-orang yang bukan Islam itu semakin hari semakin jejak kepada kita itu, puak kita ni. Maka yang keempat, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita ni yang mana kita doa hari-hari ini, semoga kita dapat kemenangan dalam semaya kita doa supaya bagi kepada saudara kita yang ada di sana, sebagaimana ungkapan ketua Abu Roh dia panggil Ahmad Yasin, dia mengatakan 2023 2027 dia kata orang-orang Zionis tidak ada lah di bumi Palestin. Itu betul ke tak? Tapi pandangan dia. Tapi kita pun boleh buat kajian 4 tahun lagi itu, kalaulah kita bersama-sama tadamun, kita bersatunya kita dengan teguh yang kuat, boleh jadi mereka akan tidak ada di bumi Palestin puak kita tahun 2027, 4 tahun lagi puak kita. Kalaulah kita bersatu sungguh-sungguh, sebagaimana kita lihat di seluruh negara umat-umat Islam kita banyaknya memberi bantuan dan sokongan, sehingga yang bukan Islam pun
bagi sokongan yang begitu kuat sebagaimana di Sahara Arab di Amerika, sampai orang tunjuk perasaan dalam kongres dia itu, di mana di Spain dan sebagainya, orang-orang yang bukan Islam bagi sokongan. Dan apatah lagi kita umat Islam, kita perlu memberi sokongan yang besar. Maka di sini saya suruh kepada puak-puak kita semua, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi muslim kana haqqan 'ala Allah ya azza wajal an yarudda anhu nar jahannam yaumal qiyamah. Ini hadis yang jelas kepada kita, hadis yang sahih, hadis yang hasan buat kita. Sesiapa yang menolak, orang panggil daripada sesiapa yang menolak daripada menolongnya saudara mara kita, Islam kita, daripada kehormatan yang dicabulkan Palestin kita yang ada di sekarang. Segalanya Yahudi yang buat, bunuhnya, rapasnya, rogonya dan sebagainya, kita tak boleh nak tengok apa kita. Maka kana haqqan 'ala Allah wa azza wajalla, maka hak Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumaat jadi kasih sekalian, sekarang ini kita telah lihat bahawa negara kita termasuk daripada negara yang musuh kepada Palestin. Bendera kita ni duk masuk daripada grup-grup hak demo. Dengan sebab kecelupa sikitlah buat kita dan menteri kita tu, dan supaya kita anggap kepada beliau itu adalah orang yang beri nasihat kepada dia. Ini sebagai kali yang pertama, dan kali yang kedua rasa-rasa kita sebagai ahli-ahli yang berapat dengan Perdana Menteri kita, khususnya orang ahli politik, kalau boleh nak buat kutub, nak buat peranam tu, tengoklah sikit buat kita kena kaji apa yang berlaku yang sebenar buat kita sehingga kita lihat bahawa mangsa yang kita nak pergi ambil orang panggil konongan kita yang ada di bumi Israel itu susah dah buat kita. Tapi alhamdulillah, lajan nara, alhamdulillah yusin nara 30 orang balik dengan selamat, alhamdulillah. Tapi ada lagi lah pekerja-pekerja kita yang ada di bumi Israel itu susah, sehingga nak pergi ambil kapal tebal pun tikah Pak J buat kita sebab negara-negara Arab tak bagi masuk laluan kepada negaranya itu. Itu akibatnya daripada kita cepat sangat kita nak kutuk dan saya harap kepada orang ahli politik kita yang ada, yang rapat dengan beliau, kalau boleh kita jumpa, takut jadi mudarat lagi kepada negara kita. Dan kita pun duk tengok sekarang pun Allah, daerah kita ni duk sekali dengan fuak-fuak lawan Palestin buat kita. Hari-hari duk tengok Allah akbar. Nauzubillah min zalik. Betul sedihnya kalau dah tak cakap apa pun duk dia, daerah kita tak masuk mana-mana, tak apa. Tak masuk Palestin, tak masuk Yahudi, orang tengok bagi kita molek juga kita tengok gitu. Tapi negara Islam tak ada apalah. Dia kuat-kuat dah Malaysia, Indonesia ni. Tapi kita ni duk dalam dia dikatakan hak seteru Palestin. Tapi kita harap kepada orang yang ada politik itu bagi nasihat sikit kepada kita Sudah Jumaat yang dikasih sekalian, maka tidak ada benda-benda yang lain, marilah sama-sama kita selawatnya kita kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وإلى الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين واليهود والمنافقين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وإلى الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين واليهود والمنافقين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الاعتصام بحبلك المتين واتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.